Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 136 Oktober bersama saya Nurliza Mazin. Tajuk utama tengah hari ini. Perpecahan politik Melayu punca tidak mampu kuasai sokongan rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis sudah memulakan siasatan berhubung insiden sebuah kereta yang hilang kawalan sehingga mengakibatkan kemalangan dengan dua lagi kenderaan di lebuhraya Shah Alam Rabu lalu. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Selangor, Superintenden Azman Syariat berkata ketiga-tiga pemandu kenderaan berkenaan tidak mengalami kecederaan. Rakaman kejadian itu tular di media sosial sehingga mengundang pelbagai reaksi netizen mengenai pemanduan berbahaya kereta berwarna biru berkenaan. Tambah Superintenden Azman, dalam kejadian pada 5.55 petang itu, dua kenderaan lain yang terbabit ialah Honda City dan Pro 2 Myvi berwarna hitam. Siasatan pihaknya mendapati kemalangan berpunca daripada pemandu Pro 2 Myvi berwarna biru iaitu lelaki berusia 20 tahun yang gagal mengawal kenderaan akibat memandu melebihi had laju dan gagal memotong kereta Pro 2 Myvi berwarna hitam. Pihak polis meminta orang ramai yang melihat kemalangan termasuk individu yang merakam kejadian itu agar tampil melengkapkan siasatan polis. Di Sabah, seorang remaja lelaki maut apabila kereta yang dinaikinya terbabas lalu melanggar pokok. Kejadian berlaku sekitar jam 5.30 pagi tadi berdekatan stesen minyak dekat Donggongan, Penampang. Menurut Balai Bomba dan Penyelamat Penampang, kemalangan membabitkan tiga mangsa lelaki yang menaiki sebuah kenderaan jenis Proton Wira Aerobag. Seorang daripadanya tersepit dan maut di tempat kejadian. Dua lagi mangsa cedera ringan. Mangsa yang maut dikenali sebagai Nathaniel Wong berusia 18 tahun. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala kedua-dua mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital berdekatan. Operasi menyelamat mengeluarkan mangsa membabitkan 6 orang anggota bomba. Polis Diraja Malaysia PDRM Johor bersiap sedia menghadapi pilihan raya kecil PRK Tanjung Piai bulan depan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, pihak polis yakin PRK Tanjung Piai akan berjalan secara demokrasi dan aman. Saya yakin suasana ataupun proses demokrasi itu akan berjalan dengan penuh kematangan. Dan SOP bagi PDRM itu sudah sedia ada. Tapi saya sendiri tidak menyangkakan ada apa-apa yang tidak baik mungkin berlaku. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas istiadat penganugerahan pingat jasa pahlawan negara di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor pagi tadi. Tambahnya polis juga bersedia menghadapi segala kemungkinan semasa proses PRK itu berjalan. Tan Sri Abdul Hamid yakin jumlah anggota yang bertugas panjang pilihan raya kecil pada bulan depan mencukupi bagi menjaga keselamatan dan keamanan di Tanjung Piai. Lapan remaja yang sedang beradu kehebatan dan berlumba motosikal di lebuhraya Kesas berdekatan Klang, Selangor terkejut apabila diserbu pihak berkuasa malam tadi. Kumpulan berkenaan dipercayai sering menjadikan laluan lebuhraya untuk mempamerkan aksi berbahaya dan berlumba sesama mereka. Pemantauan bermula jam 11 malam tadi oleh unit risikan operasi Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman hingga jam 2.30 pagi itu diketuai oleh pegawai terusnya Asisten Superintenden Nur Latifah Samsudin bersama 2 pegawai dan 18 anggota. Ketika operasi, remaja terbabit didapati berulang kali menunggang secara melulu dan berbahaya dari kilometer 19 hingga 24.6 lebuhraya Kesas. Mereka turut menunggang motosikal dengan aksi berbahaya sehingga mengundang bahaya kepada pengguna jalan raya lain. Kesemua remaja berusia 17 hingga 23 tahun berkenaan dibawa ke Balai Polis Trafik Klang Selatan untuk tindakan lanjut.
Detik indah, merentasi jangkaan, 6 kamera, foto mantap V17 Pro. Vivo. Maruah bangsa Melayu di negara ini hanya boleh dikembalikan oleh orang Melayu sendiri dengan iltizam mahu berubah selain berusaha lebih kuat dalam memajukan diri sendiri dan bangsa. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata perpecahan politik oleh orang Melayu sendiri turut menjadi punca masyarakat itu berpecah belah yang sekaligus mengakibatkan kerajaan tidak mendapat sokongan penuh rakyat. Saya berasa malu kerana di negara kita sendiri kita dipandang rendah. Di dalam negara kita sendiri ada tempat-tempat yang bukan lagi milik kita. Ini berlaku kerana kita tidak sanggup bekerja keras mempertahankan maruah kita. Tak ada gunanya kita cuma bercakap saja tetapi tidak melakukan segala usaha yang diperlukan untuk memulih maruah bangsa kita. Kita sepatutnya berasa malu kalau kita bergantung kepada sedekah. Tun Dr. Mahathir berkata demikian ketika menyampaikan amanatnya bersempena Kongres Maruah Melayu KMM di Shah Alam, Selangor pagi tadi. Beliau berkata Melayu tidak seharusnya menyalahkan bangsa lain kerana sejarah telah membuktikan bahawa kemunduran masyarakat terbesar dalam negara adalah berpunca daripada kecuaian mereka sendiri. Justru orang Melayu perlulah berubah dan mengambil sikap tidak terlalu memilih kerja, terutamanya pekerjaan dalam industri kotor, berbahaya dan sukar 3D. Peluang pekerjaan sedemikian tegasnya tidak seharusnya dibiarkan kepada etnik lain atau pihak luar meskipun gaji yang ditawarkan tidak berbaloi atau sepadan. Kongres yang dianjurkan oleh 4 universiti awam iaitu Universiti Melaya, Universiti Teknologi Mara, Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Universiti Putra Malaysia dihadiri lebih 5,000 peserta. Kongres Maruah Melayu bukan bersifat perkauman, sebaliknya ia satu kesedaran dan semangat yang ingin melihat masyarakat Melayu kembali bersatu dan menggilap semula kegemilangan bangsa. Ia platform untuk menghimpunkan pelbagai input dari tokoh-tokoh akademik dalam pelbagai bidang bagi mencari penyelesaian kepada permasalahan golongan Melayu. Ini tidak perlu dilihat sebagai satu perkara yang perkauman kerana apabila orang Melayu ini tidak berpecah, ianya akan memperkuatkan negara dan bangsa lain juga akan mendapat nikmat daripada kesepaduan ini. Kita jangan melihat daripada sudut yang negatif lah. Saya lebih melihat ia kepada kita kaum Bumi Putra yang sama untuk membantu meningkatkan diri masing-masing. Kita fikir ke arah sudut yang positif, itu yang lebih baik. Ya. Ini adalah perjumpaan untuk mempertabatkan maruah orang Melayu. Bukan. Kita bukan perkauman. Pada saya ianya langsung tidak bersifat perkauman, sebab kita lihat kepada objektif utama kepada kongres ini. So objektif utama dia adalah untuk kita menyatukan balik bangsa Melayu dan bangsa Melayu ini adalah teras besar dalam perpaduan negara. Dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran dan menghapus stigma terhadap orang kurang upaya OKU, sekumpulan pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Gombak Selangor menganjurkan kempen kesedaran kebangsaan kurang upaya. Program berlangsung selama 5 hari itu sekaligus dilihat mampu merapatkan hubungan antara sesama pelajar. Kempen kesedaran kebangsaan kurang upaya ini menawarkan program yang berbeza setiap tahun. Ia secara tidak langsung dapat memupuk semangat sukarela di kalangan pelajar yang terlibat yang juga bukan tergolong dalam kelompok sasar. Program ini sudah berlangsung daripada 2014 dan ini kali kelima, alhamdulillah. Dan program ini pada mulanya program ini kurang mendapat sambutan, tetapi apabila kesedaran OKU itu semakin meningkat, alhamdulillah makin ramai participation atau penyertaan kepada IUM community.
Pada tahun ini, 2 pertandingan baharu diperkenalkan iaitu permainan catur dan bola tampar duduk. Sebenarnya permainan catur ni saya dah main daripada sekolah menengah lagi. Saya main dengan kawan-kawan dan saya juga belajar banyak daripada lawan saya lah. Bagaimana mengatur strategi yang terbaik untuk main catur ni. Okay, dari segi pergerakan untuk buah seperti kuda ini, dia pergerakan sama macam L. And then sama juga macam buah lain sama pergerakannya. Cuma bezanya bila kita dapat bezakan, contohnya ni adalah raja ataupun king yang berwarna hitam. Di atas kepala dia ada macam tajam sedikit lah. Jadi bila kita sentuh yang ini adalah white, putih king . Jadi dia tak ada kepala di atas dia lah untuk bezakan putih dan hitam lah. Cuma dari segi itu ada juga yang lubang-lubang ni untuk kita mudahkan pergerakan lah. Baiklah, sebagai seorang yang pertama kali main permainan catur dengan menggunakan set yang sangat istimewa ini, saya sarankan kepada anda semua untuk pergi ke Persatuan Orang-Orang Buta Malaysia di Brickfields supaya anda dapat merasai sendiri bagaimana pengalaman untuk bermain menggunakan set Braille. Laporan Niza Syafiza. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan luar negara. Syarikat Pengendali Pengangkutan Awam Hong Kong MTR Corporation menyambung semula perkhidmatan kereta api bawah tanah hari ini, namun perkhidmatannya akan dihentikan 3 jam lebih awal. Bagaimanapun, beberapa lagi stesen masih lagi ditutup bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan dilakukan. Operasi perkhidmatan kereta api di Hong Kong digantung sebelum ini susulan pertempuran antara penunjuk perasaan pro-demokrasi dengan pihak polis. Pertempuran mengakibatkan golongan peniaga terjejas teruk. Kebanyakan premis kembali beroperasi, namun lebih banyak protes anti-kerajaan dijangka akan berlaku. Dalam pada itu, ahli Parlimen pro-demokrasi juga dilapor sedang berusaha untuk membatalkan undang-undang larangan memakai topi muka oleh penunjuk perasaan. Ia berikutan keengganan Mahkamah Tinggi meluluskan injunksi untuk menghentikan larangan itu. 7 rakyat Singapura antara 13 pendaki yang diselamatkan dari Gunung Raung di Indonesia semalam selepas mereka terperangkap akibat kebakaran hutan. Kejadian berlaku kira-kira jam 6 petang waktu tempatan Jumaat lalu. Sebelum kejadian, sekumpulan 7 pendaki itu turut disertai 6 lagi pendaki lain. Ketika dalam perjalanan, kawasan hutan terbabit dilaporkan mengalami kebakaran. Sekaligus menyebabkan mereka terkandas. Pihak berkuasa pengurusan bencana nasional yang menerima laporan itu menghantar 25 anggota petugas mencari dan menyelamat bagi membantu mangsa. Kesemua mangsa yang terperangkap berjaya dibawa keluar beberapa jam kemudian dan diberikan rawatan perubatan sejurus diselamatkan. Kesemua mangsa berlepas pulang ke Singapura jam 2 petang semalam dengan menaiki penerbangan dari Surabaya. Sekurang-kurangnya 20 orang terbunuh dalam satu serangan di sebuah lumbung emas di utara Burkina Faso. Menurut sumber keselamatan, ia insiden pertempuran ganas yang terbaru yang dikaitkan dengan kebangkitan kumpulan pelampau. Beberapa individu bersenjata menyerang tapak lumbung emas terbabit di Dolmen mengakibatkan 20 orang terbunuh, kebanyakannya pelombong. Serangan pada Jumaat lalu itu berlaku tidak jauh dari lokasi sebuah jambatan penting yang menghubungkan 2 bandar di utara negara itu diletupkan tengah bulan lalu. Serangan itu juga dipercayai angkara kumpulan pelampau. Di Thailand, 6 ekor gajah liar mati selepas terjatuh ke dalam kawasan air terjun di Taman Negara Khao Yai. Kejadian berlaku di kawasan air terjun Hao Narok, wilayah Timur Laut Nakhon Ratchasima. Menurut Ketua Penyelia Taman, 2 daripada gajah berkenaan berjaya diselamatkan. Antara gajah yang mati termasuk seekor anak gajah berusia 3 tahun. Susulan insiden Taman Negara berkenaan terpaksa ditutup sementara. Menteri Alam Sekitar Thailand dipetik berkata kejadian yang berlaku adalah satu kemalangan dan agak kerap berlaku. Kira-kira 300 gajah liar ditempatkan di dalam Taman Negara Khao Yai seluas 2,000 km persegi. Haiwan liar lain termasuk beruang, gajah dan unta. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sementara itu, Ratu Gimnastik Negara Farah Ann Abdul Hadi berjaya menempah tiket ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 selepas mencatat keputusan memberansangkan pada kejohanan gimnastik dunia 2019 di Stuttgart,
Jerman. Farah N layak ke tamasya besar itu selepas mengumpul 49.898 mata pada pusingan kelayakan acara All Around Individu. Walaupun kutipan mata yang diraih Farah N sekadar meletakkan atlet berusia 25 tahun itu di tempat ke-59 dan gagal layak ke pusingan akhir, Farah N tetap dijulang sebagai wira apabila muncul gimnas ketiga negara layak ke tamasya sukan Olimpik selepas kali terakhir Malaysia meraih slot itu pada 2004 menerusi gimnas lelaki Eng Shu Wai. Manakala gimnas wanita pula menerusi Alexina Auliyen di Sydney pada 2000. Berdasarkan senarai terkini Persekutuan Gimnastik Antarabangsa FIG, Farah N antara 20 gimnas yang layak ke Tokyo dalam acara All Around Individu di Kejohanan Dunia edisi tahun ini. Malaysia menepati ramalan ketika menentang Sri Lanka dalam aksi persahabatan semalam apabila mencatat kemenangan besar 6-0 ke atas lawan. Keputusan yang diraih itu sedikit sebanyak memberi motivasi kepada skuad Harimau Melaya yang akan berdepan Vietnam di Hanoi 10 Oktober ini dalam perlawanan ketiga kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Pertemuan Malaysia dan Sri Lanka dalam aksi persahabatan antarabangsa semalam merupakan perlawanan pemanas badan kedua-dua pasukan sebelum pusingan dua kelayakan yang dijadual minggu depan. Bermula baik di Stadium Nasional Bukit Jalil, Muhammad Syafiq Ahmad meledak jaringan seawal minit ke-9 selepas tolakan dari jarak dekat gagal dihalang penjaga gol Hilmi Lutfi. Asakan skuad negara minit ke-14 akan mengulangi gol pembukaan tetapi kali ini menerusi Syahrul Muhammad Saad yang menggegar gawang lawan menjadikan kedudukan semasa 2-0. Kelonggaran barisan pertahanan pelawat terus dihukum Malaysia yang nyata tidak melepaskan peluang untuk menyumbat jaringan ketiga dihasilkan Nur Syarul Idlan Talaha 3 minit berselang. Bersambung babak kedua, Malaysia tampil lebih bersemangat ingin menambah jaringan dan Muhammad Akhyar Abdul Rashid memastikan Harimau Melaya selesa di depan dengan gol keempat minit ke-51. Sri Lanka cuba mempertahankan gawang daripada terus dirobek pemain negara. Namun usaha mereka sia-sia selepas pasukan negara menghasilkan dua lagi jaringan untuk merakam kemenangan besar 6-0. Menerusi Syafiq yang membuktikan statusnya selaku penyerang berbisa kebangsaan dengan jaringan minit ke-76 sebelum sekali lagi tampil untuk melengkapkan hat-trick minit ke-88 menambah sengsara Singa Emas. Liverpool berjaya merekodkan 8 kemenangan berturut-turut dalam saingan Liga Perdana Inggeris selepas cemerlang menewaskan Leicester City 2-1 malam tadi. Rekod kemenangan dalam 8 perlawanan itu terus menetapkan The Reds selesa menguasai puncak Liga dengan 24 mata maksimum. Lain-lain perlawanan menyaksikan Brighton mengejutkan Tottenham Hotspur dengan kemenangan 3-0. Burnley menundukkan Everton 1-0, Norwich City tewas 1-5 kepada Aston Villa dan Watford seri tanpa jaringan menentang Sheffield United. Di Anfield, Liverpool yang menurunkan barisan pemain terbaik mendapat tentangan sengit ketika melayan kunjungan Leicester City. Diasas sepanjang babak pertama, skuad bimbingan Jurgen Klopp tetap berjaya membolosi gawang lawan pada minit ke-40 menerusi pemain Paralimpik kelahiran Senegal, Sadio Mane. Kekal 1-0 tamat separuh masa. Aksi separuh masa kedua terus rancak apabila kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Ketika The Reds nampak buntu mendapatkan tambahan gol, Leicester City yang dibimbing Brendan Rodgers berjaya menyamakan kedudukan melalui James Maddison pada minit ke-80. Walaupun situasi itu jelas mencemaskan barisan pemain Liverpool, The Reds tetap berusaha keras untuk memburu gol kedua dan hasilnya Liverpool dihadiahkan sepakan penalti pada masa kecederaan selepas Mane dikasari Mark Albrighton dalam kotak penalti. Kesempatan itu mudah disempurnakan pemain berboleh James Milner untuk gol kemenangan 2-1 ke atas Leicester City. Kejayaan mengutip 3 mata penuh dalam perlawanan ke-8 menyaksikan Liverpool kini selesa mengungguli Liga dengan 24 mata. Ke aksi Bundesliga, Bayern Munich mengalami kekalahan pertama musim ini selepas tewas kepada Hoffenheim 2-1 di Allianz Arena. Walaupun turun dengan reputasi gah di Jerman, Bayern Munich nampaknya tidak kebal di halaman sendiri apabila dibolosi 2 kali ketika melayan kunjungan Hoffenheim. Pelawat terlebih dahulu menyingkap gol pembukaan menerusi jaringan Sergis Adamian pada minit ke-54 sebelum Robert Lewandowski menyamakan kedudukan 1-1 pada minit ke-73. Walaupun 6 minit kemudian, Adamian sekali lagi tajam di depan gawang Bayern apabila cemerlang meledak gol kedua yang juga gol kemenangan Hoffenheim, sekaligus memusnahkan harapan Bayern untuk memungut 3 mata penuh di halaman sendiri.
Kekalahan itu turut menggugat kedudukan Bayern selaku pendahulu Liga apabila pasukan di peringkat kedua hingga 5 turut memungut 14 mata selepas 7 perlawanan. Video anak-anak panda dilahirkan di sebuah pusat pendidikan Chengdu 2 tahun ini yang menjadi sebahagian daripada acara sambutan Hari Kebangsaan China ke-70 baru-baru ini mengakhiri Buletin 1.30. Saya Nurliza Muhammad Zain. Salam hormat dan Assalamualaikum.